البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آمنا في أوطاننا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ketiga daripada bulan Islam Jumadal Ula 1444 Hijri, pada pertemuan halaqah siri yang ke-41 pada malam ini di rumah Allah yang penuh keberkatan ini. Apa khabar semua? Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah kepada semua. Rezeki yang Allah kurniakan ini, hidayah yang Allah beri senantiasa ini, kita sambut dengan taufik kepadanya. Dengan satu pembuktian, kita mengusahakan diri kita untuk menyantuni hidayah Allah, itu namanya taufik. Ada orang dia mengharapkan hidayah tanpa taufik, sebab itu tidak bertahan lama. Apabila hidayah digabungkan dengan taufik, itulah yang tuan-tuan guru kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Itulah dia. Hidayah dia mesti diiringi dengan taufik. Jadi alhamdulillah, nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pada bulan lalu kita mengambil manfaat daripada menyantuni ibrah daripada peristiwa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, qudwah atau contoh, role model yang ditinggalkan, ditunjukkan contohnya selagi ada hayat di kandung badan ini, telah pun kita kongsikan sedikit sekelumit daripada kisah Nabi ini bulan lalu. Alhamdulillah, dan 2 bulan sebelum itu kita telah pun berbicara tentang pengenalan kepada suatu ilmu yang dalam kategori fardu ain. Tuan Jazmi, dia kena sebut selalu fardu ain itu, agar masyarakat kita tersentuh dan tercubit hati ini, bahawa dalam memahami Islam sebagai agama yang menyeluruh, yang sempurna, yang syumul ini, hendaklah kita pastikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dengan arti kata lain ahlul qaryah kita, fardu ain itu dibereskan. Sama ada nak kata fardu ain dulu ke, Akhi Saiful, atau nak kata fardu ain serentak dengan mendengar ceramah-ceramah semasa. Terpulang. Tapi tidak boleh meninggalkan ilmu fardu ain itu dalam senarai keutamaan dan kewajiban. Itu kena faham. Yang mana pada siri 2 bulan yang lalu, pada siri ke-39, halaqah ke-39, kita dah bercerita tentang satu perkongsian tajuk yang dinamakan
taubat, at-taubah. Nak tengok penting tak penting dalam Quran 114 surah ada satu surah namanya surah At-Taubah. At-Taubah ni ada banyak nama, tapi yang menonjol adalah At-Taubah dan Bara'ah. Dia ada lebih pada 10 nama sebenarnya. Kalau kita buka Mausu'ah Al-Quran ataupun ensiklopedia Al-Quran, di sana ada diterangkan dalam 114 surah ada beberapa set surah ada nama lebih daripada satu. Ya. Dan perintah taubat ini, kalau kenapa saya sebut, dan actually bukan saya yang sebut, tuan-tuan guru kita yang sebut. Dan tuan-tuan guru menyebut musalsal, didapat secara sambung menyambung daripada ulama-ulama mujtahid. Ulama-ulama salaf dipanggil. Dan di antara ulama mujtahid dan salaf itu adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang keturunannya, nasabnya berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya pun nama Nabi. Syekh Muhammad bin Idris, itulah nama Imam Syafi'i. Bertemu nasab Imam Syafi'i dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keturunan Sayyidina Abdul Manaf. Keturunan Nabi. Silsilah. Bermakna perkara ini perkara tuntutan, yang mana taubat ini subtopik. Pecahan tajuk daripada perkara-perkara atau sifat-sifat mahmudah atau sifat yang terpuji. Kita belajar ilmu tasawuf, itu dalam tajuk ilmu tasawuf. Setengah orang tak faham ilmu tasawuf tu apa dia. Ilmu tasawuf ni untuk dekatkan faham ilmu adab dan ilmu akhlak. Itulah tasawuf. Dan kandungan dia yang ketara ialah 10 sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Satu daripadanya taubat. Sebab itu saya tajuk taubat ni tajuk fardu ain. Sebab it comes under tasawuf. Ya, namanya motivasi Islam. Sebab kebanyakan daripada kita yang ada Islam ni tidak dimotivasikan. Sebab tu dia basi. Tak ada power. Islam yang ada pada kita ni tapi tak ada power, tak ada ruh. Slogan-slogannya tak jadi Islam ni. Dia ruh, penghayatan. Dan lawan kepada sifat mahmudah ni ialah sifat mazmumah. Mazmumah maknanya sifat-sifat yang terkeji. Dan kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni, nama masyarakat Islam yang sewajibnya sifat mahmudah lah ada 10, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tapi sayang, nama umat Islam tapi yang banyak ni sifat mazmumah, sifat terkeji. Jadi macam mana nak nampak cantik, indah, syumulnya Islam kalau yang ada dalam batang tubuh orang yang ada nama bin dan binti ni mahmudahnya kurang, mazmumahnya banyak. Inilah sebenarnya kenapa tajuk taubat ini saya bawa di semua
masjid dan surau, kuliah motivasi saya, untuk memastikan satu daripada tuntutan kepada masyarakat Islam, fardu ainnya, ilmu tasawufnya, belajar taubat. Taubat. Dan kita dah sentuh. Taubat ini paling tidak ada 2 surah Al-Quran yang menyebutnya. Apa dia? Satu surah Hud. Yang kedua surah At-Tahrim. Ada sebut. Spesifik disebut perkataan tubu. Apa makna tubu? Bertaubatlah all of you, semua kamu. Tak ada exceptional. Allah suruh semua umat Islam yang beriman. Ayat tu turun selepas Nabi hijrah. Lepas tu dia mula dengan ya ayyuhallazina amanu. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah. Dan perkara penting ni Allah tak biar lama. Terus Allah sebut. Taubat ni ada satu je. Only one type taubat ni. Apa dia? Taubatan nasuha. Itu dia. Itu je taubat ya Allah terima. Itu saja taubat yang Nabi SAW memberikan taujihat, clarification, penjelasan taubat tu bagaimana. Kenapa? Sebab dikhawatiri kita hanya masuk pintu gerbang taubat saja. Tapi kita tidak melayari gelombang-gelombang orang yang bertaubat setelah insaf. Jangan kata kita lain tahu tajuk aja, isi tak faham. Tak faham. Tengok menu makanan tapi tak order makanan tu. Tak ada apa. Dan itulah kita kena faham sebagai ingatan balik, sebab ada 2 bulan. Ingat balik. Apa dia? Allah sebut dalam Quran sebelum pelaksanaan ibadah. Kita kata taubat ni ibadah. Sebab dia suruhan. Suruhan apa? Suruhan buat. Dia suruhan ni ada 4 dasarnya. Wajib, sunat. Itu suruhan buat. Haram, makruh. Itu suruhan tinggal. Itu yang dalam ayat Quran disebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Yang kata Nabi Allah Ibrahim berjaya melaksanakan, menyempurnakan. Fa'atammahun. Setelah Nabi Allah Ibrahim diuji satu keluarga. Ujian apa? Ujian suruhan, ujian meninggalkan. Tu, ujian ada 2. Maka Nabi Allah Ibrahim AS menyempurnakannya. Fa'atammahun. Disempurnakan. Maka kita kena faham bahawa taubat itu, ingat balik, Allah sebut dalam surah Hud, sebelum proses taubat, dia mesti ada proses awalnya, namanya minta ampun. Minta maaf atau istighfar. Dalam Islam ditunjuk bahawa minta ampun ni satu amalan, satu ibadah yang amat-amat dituntut dan sangat penting. Sehingga kan selepas kita semayang 5 waktu, semayang wajib lah maknanya, sama ada berjamaah atau munfarid, semayang seorang diri,
Disunnahkan kepada kita beristighfar paling tidak berapa kali? 3 kali. Padahal lepas mayang tu, bukan lepas mengumpat orang di kedai kopi. Lepas mayang, Nabi suruh minta ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Nak kata pentingnya minta ampun, Nabi susun satu doa yang dinamakan penghulu istighfar. Penghulu kepada minta ampun. Nabi susun. Soal kita hafal tak hafal tu cerita lain. Nak ceritanya sebelum proses taubat, dia kena minta ampun dulu. Dengan Allah, namanya Tuan Haji Azmi minta ampun. Sesama manusia, namanya minta maaf. Minta maaf. Tetapi dengan manusia pun dia akan sampai kepada level minta ampun juga. Terutama bila buat salah dengan 2 ibu dan 2 bapa. Bagi orang yang dah berkelamin lah. Kalau nikahnya 1, mak ada 2. Kalau nikah 2, mak ada berapa tu? 3. 3 lah kalau nikah 2. Janganlah double-double lagi. Tak jalan sesat pula. Itu nama mak. Satu lagi mak, namanya ibu mertuaku. Mak juga. Tak lekang ni semayang. Tak lekang. Bila salah kita dengan namanya emak, ummi, mama, ataupun salah kita dengan namanya ayah, bapa, baba, abah, abi, abu, walid, salah tu salah besar. Anak yang salah ni, filem Melayu pun ada cerita si Tanggang, mitos si Tanggang. Sebelum dia kena sumpah jadi batu atas kapal dengan bini sombong. Kan dia minta ampun dengan mak dia doa pada Allah, itu anak derhaka di tepi pantai. Saya bukan nak cerita Melayu malam ni, tapi cerita-cerita ni zaman dulu punya cerita. Dia punya ibrah dia besar, lebih-lebih lagi yang diarahkan oleh Tan Sri Dr. P. Ramlee. Tu saudara saya, tak tanya tak apa, saya nak abang. Sebab tu saya suara sedap. Dia waris dah. Tak usah tanya DNA lah, bapa tu saya tanya tu. Jadi, minta ampun, ampunkan saya ibu. Dia tak kata maafkan saya ibu. Bila minta ampun tu Azizul, makna apa tu salah besar tu. Dia kalau minta maaf tu raya. Minta maaf ya, 0-0. Ingat apa? England lawan USA ke? Atau JDT lawan Selangor 0-0. Tak ada 0-0 pun. Tapi bukan bola. Minta maaf ni bukan main bola. Jadi, nak ceritakan, minta ampun, minta maaf dulu sebelum nak bertaubat. Sebab taubat ni dia special case. Tapi wajib. Semua. Jadi lepas saja minta ampun, dia baru datang bertaubat. Taubat tu apa? Dah nak kena faham betul-betul. Taubat ni, nombor 1 ni, dia ada ciri-ciri menyesal. Ataupun menginsafi. Insaf atau sesal. Itu taubat. Ciri pertama, taubat nasuha. Kenapa menyesal? Kenapa insaf? Sebab sebelum ni buat dosa. Dosa dengan Tuhan, dosa dengan makhluk Tuhan. Dosa dengan Tuhan, ada masa tak semayang dulu. Tapi saya tanya puak-puak dekat Bukit Jalil semalam, dia kata surau banyak Ustaz, dia kata. Dia orang bentangkan tikar, lepas tu bas tu dia orang buat surau. Saya kata Alhamdulillah lah.
yang semayang. Alhamdulillah lah. Tapi nak ceritakan bahawa dosa dulu kalau ada tak semayang kerana pergi kondangan, kerana pergi makan kenduri, walimatul arus, ada yang tak semayang. Silat-silat yang jadi raja sehari tu tak semayang. Kahwin satu taman, Saiful, mana boleh buat semayang jamaah pasar? Satu taman dapat jodoh. Kita tengok raja sehari tu daripada pukul 12 dia sampai makan beradab, sampai azan asar. Bila dia semayang? Oh. Yang perempuan tu kita boleh sangka baik. Takut dia ABC, Allah bagi cuti. Yang lelaki ni ABC apa benda? XYZ aja lelaki ni. Ada orang majlis kematian. Baru semalam saya menghadiri satu majlis kematian jiran setempat. Dalam grup dia tak cerita ada orang meninggal. Sebab saya kira baru join the group. Balik tengok rumah hujung tu banyak kereta. Nak kata kenduri tak ada kemah. Dia orang mati ni kan kemah satu ya. Kerusi bertabur merata-rata tu orang mati lah tu. Lepas tu nampak van jenazah. Sahih. Saya cakap dengan isteri, lepas semayang kita pergi bergegas. Tak tahu kot ada berita sedih. Pergi, yang seronok tu yang menyambut saya ramai. Macam YB pula. Ustaz. Ni baru semayang jenazah tu, bau. Saya dalam hati nak tanya je, hampa tak semayang pasal apa? Hampa tak suruh aku semayang. Hampa sampai awal. Duk berselah panggung, duk merokok. Baik yang pakai kopiah putih atau kopiah hitam. 2 kali 5 je. Tak semayang. Ramai duduk di luar. Tak semayang jenazah. Yang semayang jenazah 3 saf pendek. Rumah. Besar mana sangat. Perempuan nasib baik ada 2 orang semayang. Kalau kena budaya dulu, orang perempuan tak semayang jenazah. Dia menonton lelaki semayang jenazah. Sebab tu nak dimotivasikan masyarakat kita kalau orang mati. Bukan kalau orang mati, memang akan mati lah. Tak ada kalau benda ni. Dah semayang jenazah kat rumah, bawa ke masjid. Supaya ramai dapat semayang. Supaya yang perempuan boleh semayang kat masjid atau kat surau. Kalau kat rumah sempit pula tu dengan berselerak, orang perempuan nak semayang macam mana? Padahal yang mati tu bapak dia. Anak dia menantu tak semayang. Tunggu keranda. Saya kata elok kau tu duduk dalam keranda. Kau tak semayang. Saya pun masuk dah takbir pertama. Mana saya masuk takbir kedua. Ni nak ajar ni. Perempuan ramai jadi penonton, Saiful. Takkan menopause semua kot. Sebelum menopause. ABC lelaki perempuan nampak muda. Lipstick merah. Mata merah banyaklah menangis. Tadi yang ramai tak semayang kat luar. Budaya ni masih ada lagi. Walaupun tempat tu boleh tahan jugalah faham Islam ni. Tapi sebaik jenazah ni tak faham juga pun. Padahal bukan senang, bukan payah mana pun. Jadi ada orang ketika orang mati, ada yang tak semayang. Bukan semayang jenazah, semayang wajib. Sebab mengurus tu tak sedar. Ada orang kerana majlis-majlis yang nampaknya nak buat baik, lambat semayang. Lambat semayang ni tak berdosa ke tuan? Lambat semayang berdosa tau. Tengah lambat-lambat tu, malakul maut sampai apa jam? Hai, kata malaikat. Itu dia. Sekarang aku nak cabut kau pula. Apa jam? Jadi lambat semayang ni tak berdosa ke? Berdosa. Lambat orang perempuan nak pakai tudung, berdosa.
Sebab hukum tutup aurah lama dah. Bukan semenjak awak nikah ya, bukan. Bukan lepas pergi haji ya, bukan. Ada orang nak berubah tunggu balik Mekah, semua pun nak berubah. Tiba-tiba mati kat Mekah. Dia kata mati kat Mekah elok Ustaz. Elok tengok siapa yang mati. Bukan tengok Mekahnya, tengok siapa yang mati. Jadi nak ceritakan bahawa begitulah ceritanya. Bila ada orang mati, yang hidup tak nak semayangkan. Sedangkan Nabi bagi tahu apa aja ni? Apabila kita melakukan semayang jenazah ke atas mayit, Allah akan berikan ganjaran satu qirat. Qaf, ra, alif, ta. Qirat. Dan kalau siapa pula yang boleh menghantar jenazah sampai ke kubur, satu lagi qirat. Maknanya ganjaran. Sahabat tanya Nabi, oi abang, apa hal? Dah habis mengundi dah, sudah. Mana tu? Minta slow sikit bercakap. Datang masjid bagus dah. Baik. Jadi hilang dah gangguan. Saya ni tak boleh kacau semua ceramah. Kisahnya tadi itu taubat. Jadi bila dah, apakah maknanya lambat buat benda tuntutan Allah ni tak berdosa? Berdosa. Sebab hukum syariat sampai lama dah tutup aurah ni. Tutup aurah ni bukan tutup jadi hantu kum-kum aja. Ada pula cara nak pakai tudung, nak pakai jubah, busana. Jangan awak pakai busana lalu depan Pak Haji keluar biji mata tengok. Pak Haji pun ada cara juga. Dia tengok orang. Jadi maknanya dosa dia banyak. Dosa dengan Allah, dosa dengan manusia, kita fitnah dia. Tak habis-habis duk cakap buruk orang. Awak tu baik benar ke? Sebelum orang nak cakap buruk orang ni, awak dulu elok benar ke? Confirm tak elok. Sebab Nabi kata SAW, semua Bani Adam, keturunan anak Adam berdosa. Kata Nabi. Berdosa. Bila berdosa makna minta ampun. Lepas tu bertaubat. Jadi kita ni, saya kata udah-udah lalu cerita buruk orang. Belum tentu orang tu buruk. Awak hanya dengar rumus yang awak tak boleh confirm. Udah-udahlah tu. Yang penting kita banyakkan doa, mudah-mudahan yang baik-baik kita dapat Allah bagi. Yang udah-udahlah. Kita habis-habis. Lepas tu orang Melayu kata apa Saiful? Rumah siap, pahat berbunyi. Inilah budaya orang Melayu. Yang udah-udahlah. Banyakkan doa. Mudah-mudahan keadaan menjadi semakin baik. Tak kira lah keadaan apa pun. Jadi doa tu silah, kata Nabi, senjata orang beriman. Kita duk kutuk sana, kutuk sini, ada dapat pahala ke kutuk-kutuk orang? Kita kutuk ni, dia jadi doa. Kita kutuk tak baik pada orang, makna kita mendoakan orang tu tak baik. Kalaulah orang tu tak baik, dia jadi makin tak baik. Itu yang kita hendak sebagai orang Islam yang mengucap 2 kalimah syahadah. Tu kena faham baik-baik ni. Jadi menyesal ataupun insaf, sebab sebelum ni buat dosa, bukan setakat buat salah, buat dosa. Fitnah orang dosa tak? Dosa. Apa dalilnya? Allah sebut dalam Quran 2 kali. Paling tidak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bunyilah, masuklah. Masuk waktu dah. Okey, kita hormat azan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit lagi. Ikut kebiasaan di kebanyakan tempat selepas azan kita sambung 10 atau 15 minit saja Azmi, ya. Lebih kurang. Lebih dari waktu sekarang masuk awal. Jadi kalau penceramah sampai lewat itu adat lah. Ya. Baik. Terima kasih. Inilah satu kata-kata daripada ulama-ulama mujtahid. Kalau saya terjemahkan apa yang kita perolehi setelah melakukan usaha dan ikhtiar, ketentuan Allah akan apa yang dia kehendaki. Itu terjemah qadarullah. Jadi maknanya apa-apa yang berlaku, ketentuan Allah itu kita yakini. Ya. Tentu ada hikmahnya. Berbalik kepada taubat ini tadi, menyesal dan insaf ini menunjukkan apa Tuan Jazmi? Perbuatan lalu. Perbuatan lalu. Sebab taubat ini atau istighfar ni, dia melibatkan perbuatan yang telah kita lakukan. Perbuatan lalu yang di dalam kategori berdosa atau salah. Dia orang yang bertaubat, tadi istighfar tu mula-mula lah. Minta ampun, minta maaf tu. Itu proses pertama. Jadi kalau kita bersalah dengan Allah, istighfar tak ada. Bersalah dengan manusia, minta ampun, minta halal tak ada. Tiba-tiba kita nak taubat, tak jadi. Jadi, setelah itu insaf, menyesal, dia masuk satu proses lagi namanya berazam. Selalu orang kita ni bila sambut tahun baru Masihi ataupun Hijri, kan dia ada tanya dalam kalangan dia, apa azam tahun baru tuan? Maknanya azam ni belum buat lagi. Insaf, menyesal dah buat. Jadi orang taubat dia mesti ada azam. Azam ni mesti nak buat benda baik, correction kepada dosa dah dibuat. Mana berazam nak buat benda baik. Kalau dulu dosa kita di antara yang kita tak sedari, tak mau belajar ilmu agama. Dosa. Sebab dia fardu ain. Talabul ilm faridah ala kulli muslim wa muslimah. Hadis sahih. Menuntut ilmu itu, kata Imam Tabrani, ilmu agama. Kata Imam Ghazali, ilmu fardu ain. Agama tu apa? Fardu ain. Menuntut ilmu agama, fardu ain itu satu kewajipan kepada orang Islam, lelaki dan perempuan. Jadi tiba-tiba dulu tak kisah sangat belajar agama ni. Masjid surau jarang datang. Datang pun dengan ceramah-ceramah besar-besar, ada makan. Baru datang. Ada kambing golek 10 ekor, datang. Ada festival agama, datang. Kita tengok zaman tadi. Zaman tak ada ni. Ekonomi merosot. Zaman tak ada, aku pun tak ada lah, dia kata. Dia nak cerita ni, orang yang tak belajar ilmu agama berdosa. Jadi azamnya apa? Belajarlah ilmu agama. Lepas tu bila dah sedar diri. Dia begitu. Kemudian kalau orang tegur, kita silap dalam beramal, terimalah teguran orang tu. Bukannya naik angin. Siapa kita nak marah orang yang membetulkan kita? Wajib atas kita ucap terima kasih pada orang yang membetulkan kita. Itu namanya berazam. Berazam ni mana memperbaiki keadaan yang lalu yang tak elok, yang berdosa tu. Banyaklah contoh. Kalau bagi contoh tak habis di ceramah malam ni. Contoh jahat ni banyak, contoh baik sikit. Yang sikit tu pun tak apa nak buat. Bila dah berazam, maka sesama manusia, Rasul, ulama kata tambah satu lagi.
Bila sesama manusia hablum minan nas, kita minta halal atau minta maaf. Yang minta maaf istighfar tu lain. Ini minta maaf dalam proses taubat. Kalau dia hidup, dia dah buat rumah tempat lain, wajib cari balik. Dulu pandai-pandai sangat buat dosa, tak sedar diri. Cari balik kalau dia hidup. Dia mana-mana pun cari. Kalau dia dah mati, hubungi warisnya. Ini bukan cerita hutang je. Cerita buat fitnah orang ni. Bila kita fitnah seseorang tu, seolah-olah Allah kata wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah ni lebih dahsyat, lebih besar pada membunuh orang. Bunuh ni sama ada bunuh fizikal ataupun bunuh muruah atau maruah ahli keluarganya yang dapat malu. Tu hebatnya fitnah. Maka tuan-tuan guru ibaratkan di padang mahsyar. Berhimpunlah kita di padang yang tidak ada penghujungnya itu. Daripada keturunan Bani Adam sampailah kiamat kumpul. Bayangkan tuan-tuan guru kata kita ada fitnah orang dan masih hidup tak sempat cari. Masa tu nak cari dalam tak tahu berapa ramai punya manusia nak cari. Minta maaf balik. Kalau dekat stadium tengok bola semalam pun dah ramai dah. Ini di padang mahsyar, bayangkan. Lepas tu jaga baik-baiklah dengan manusia ni, tolong jaga hubungan baik. PR kena jaga. Nak kata orang tu buat salah, orang tu tak baik, kita ni tak pernah buat salah, kita tak baik ke? Kita duk mengata orang tu lagi teruk kita. Kita bukan buat kerja apa pun, orang lain tentu buat kerja. Cerita ni. Jadi itu yang dinamakan taubat nasuha. Kalaulah itu saja, maka Nabi tidak menyusuli dengan maklumat tambahan. Sebab Quran turun yang memperjelaskan Quran itu yang terang lagi bersuluh adalah as-sunnah, yakni hadis Nabi SAW. Sebab kita tak mampu nak memahami bahasa Allah ini, kalam Allah ini tinggi. Ya. Malahan kata-kata Nabi SAW ini pun, Nabi kata, aku Allah bagi kelebihan untuk cakap perkataan ayat yang pendek tetapi mempunyai maksud yang mendalam, kata Nabi. Sehingga kan tiap-tiap ayat Nabi itu sama ada Sunan Sittah atau Sunan Tis'ah, 6 atau 9 kitab sunan hadis syarah tiap-tiap satu perkataan Nabi. Tengok, bukan main-main. Jadi nak ceritakan bahawa sahabat dah terima dah. Ayat taubat ni bila firman ilahi turun, nuzul, Nabi terima daripada Jibril dengan pelbagai cara. Nabi panggil sahabat, panggil ahli keluarga, Nabi baca, sebarkan. Itu namanya sifat Nabi tabligh, menyampaikan. Bila Nabi sampaikan, di antaranya Zaid bin Sabit, seorang sahabat, tulis wahyu. Atau pelepah tamar, atau tulang, atau pohon, tulis. Maknanya, ayat Quran tu sampai pada sahabat. Namun, Quran memang dah lengkap. Tapi untuk pencerahan yang lebih mendalam, tubuh badan Nabi lah menjadi pertaruhan untuk kita faham taubat itu apa. Yang kata taubat ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi, menghuraikan taubat ini, Nabi bersama dengan sahabat-sahabat duduk dalam majlis yang kita buat macam ini.
majlis liqa atau pertemuan gathering macam ni, memang sahabat menunggu-nunggu Nabi panggil. Malahan lepas saja setiap sembahyang fardu bersama Nabi berjamaah, sahabat tengkuk tu panjang nak tunggu apa Nabi nak cakap. Menanti-nanti sampai berpusu-pusu. Sehingga Nabi bagi nasihat supaya ada ruangan antara kamu. Nah, nak ceritakan. Mana ramainya sahabat nak dengar. Nabi nak bagi tausiah, pesanan, wasiat apa kali ni. Rupanya dalam satu ketika Nabi nak cerita tentang taubat ni, Tuan Jazmi. Maka sampailah kepada ribaan pemahaman kita, musalsal sambung menyambung dari tuan-tuan guru kita, bahawa dalam kalangan sahabat-sahabat itu, seorang sahabat yang Allah rezekikan untuk sampaikan berita ini pada kita. Saya cakap macam ni supaya kita nampak kronologi perkara ini. Rentetan-rentetan dia. Ya, kesinambungan dia. Bagaimana jadi begitu. Dia baru datang penghayatan kepada satu fakta bila kita tahu A to Z. Bukan tiba-tiba terus tajuk, bagi tips 1, 2, 3, 4. Itu tak ada roh. Ya. Maka sahabat yang meriwayatkan ini namanya yang mendapat gelaran Qari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang meriwayatkan hadis ini seorang sahabat yang bacaan Qurannya sangat baik. Sebab Nabi nak huraikan ni adalah kandungan daripada Quran. Atas lidah mulia Nabi namanya hadis. Iaitulah Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliaulah yang meriwayatkan hadis yang saya nak buka gerbang perbincangannya mulai malam ini dan akan bersambung, saya rasa banyak siri ini, untuk kita memahami syarat-syarat kesempurnaan taubat nasuhah. Bila berjumpa ramai-ramai ni, di antara approach yang Nabi gunakan, Nabi bagi bentuk brainstorm, sumbang saran. Nabi bagi soalan, Nabi nak dengar sahabat jawab apa. Itu dipanggil brainstorming dari sudut ilmu motivasi atau counselling. Ya. Nabi kata, atadruna manit taib. Tahukah kamu semua wahai sahabatku, siapakah orang yang bertaubat itu sebenar-benarnya? Maknanya apa Jazmi? Kalau setakat monyok, muka merah, mata, baru nak pergi masjid, kuliah tak mau duduk, tak jadi. Itu bukan tanda taubat lagi. Dulu tak pergi masjid, sekarang pergi. Dulu pakai seluar pendek, sekarang seluar panjang. Itu belum lagi tandanya. Belum. Dulu bini pakai selendang je, jambul Woody Woodpecker keluar. Sekarang elok pakai tudung labuh. Itu pun belum cukup. Belum cukup. Dulu duduk kat rumah, bini sembahyang sendiri, suami sembahyang sendiri, lepas tu tengok TV, makan sama-sama, sembahyang masing-masing. Tiba-tiba dah faham sikit-sikit ni, sembahyang berjemaah kat rumah. Itu pun sembahyang apa, Saiful? Sembahyang Zuhur dengan Asar je berani. Sebab sembahyang bisu, imam tak bunyi bacaan. Sembahyang subuh macam mana pun, hujan dia lari ke masjid sebab ada doa kunut. Tak mampu baca lagi. Abang mana? Sembahyang subuh. Sembahyang kat rumah lah dengan saya tak pernah dengar suara abang. Kata abang dulu menyanyi karaoke muda-muda sedap. Awi ke? Siapa tu? Nyanyi rock tu apa? Yang menyanyi baru ni. Awi dengan siapa?
Tak apalah, tak tahu itu tak ada berdosa. Tapi nak cerita dulu abang kalau menyanyi karaoke bukan main. Sekarang abang mengaji lah saya nak dengar. Tak apa. Lama tak pergi masjid sembahyang subuh ni. Pum, start motor walaupun. Tak berani jadi imam. Itu pun belum tanda taubat lagi. Lepas tu, bila Nabi tanya macam tu, tahu tak kamu siapa orang bertaubat? Sahabat kata, kami menjawab Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Tengok adab sahabat cakap dengan Nabi. Adab tu penting. Kita bawa dalam motivasi kehidupan kita. Kita nak bercakap dengan orang ni aja sini. Ada banyak perkara kita kena fikir. Nombor satu, kita nak bercakap dengan siapa? Dengan pekerja kontrak? Dengan manager kilang? Atau dengan tuan guru? Atau dengan siapa? Atau dengan YB? Siapa kita nak cakap? Nombor dua, tajuk apa kita nak cakap? Kalau dengan tuan guru, kita nak tanya soalan. Kalau dengan YB, kita nak minta sumbangan. Contoh. Ceritanya, apa tajuk nak cakap? Bila tajuk nak cakap, bahasa tu nak olah macam mana? Intonasi suara nak cakap macam mana? Jadi, bila sahabat kata Allah dan Rasul yang mengetahui, maka Nabi pun membuka bicara. Tengok. Dia nak buka tajuk ni, dia kena special sikit lah. Maka Nabi kata, man taba, barang siapa yang bertaubat, walam, tetapi dia tidak mahu yata'allamil ilm, dia tidak mahu mempelajari ilmu. Ilmu sini makna ilmu agama, bukan ilmu jadi kontraktor. Bukan ilmu kulineri, memasak, catering, bukan. Ilmu agama. Ilmu agama ni bukan ilmu dengar ceramah umum. Ilmu agama ni ilmu fardu ain, nak kenal Tuhan, aqaidul iman. Simpulan iman tu apa? Ilmu fardu ain ni ilmu fiqh. Jangan sampai semayang tapi tak sah. Ilmu agama ni apa? Semayang tapi mulut boleh tahan. Mana akhlak tak ada. Itu nama ilmu tasawuf. Ilmu fardu ain ni apa dia? Baca surat khabar, cakap orang putih, cakap Perancis pandai, baca Quran macam Burma. Macam Siam bunyi baca Quran. Macam bomoh Siam bila baca Quran. Maknanya itulah ilmu yang disuruh belajar. Itu dulu. Apa dia? Tauhid atau akidah, fiqh atau syariah, akhlak, adab atau tasawuf, tilawah Al-Quran, baca Quran. Pasal apa? Jadi orang Islam tak boleh baca Quran ni apa hal? Pergi Mekah boleh baca Quran tak reti. Mari masjid 5 kali, tapi bila orang mengajar Quran lari balik. Ceramah umum datang, baca Quran tak nak. Bila orang kata jom pergi belajar Quran, dia perli kita pula aja sini. Quran pun nak belajar, dulu kena belajar. Dia kata, amboi baca dulu nak tengok. Walam yata'allamil ilm, tapi dia tidak mahu mempelajari ilmu in bracket fardu ain, ilmu agama. Orang yang taubat tak mau belajar ilmu agama fardu ain. Apa kata Nabi? Falaysa bitaib, maka bukanlah dia yang tak mau belajar ilmu fardu ain ini dikatakan orang yang bertaubat. Bukan kerana dulu tak pakai tudung, sekarang pakai tudung. Dulu tak semayang berjemaah, sekarang semayang berjemaah. Dulu selipar tak pernah nampak kat tangga masjid, sekarang nampak. Bukan setakat itu. Dah boleh semayang, dah tahu diumumkan ada kuliah maghrib, duduklah kejap.
Nak duduk antara maghrib isyak pun payah benar. Lebih-lebih lagi tak ada makan dia jazmi. Kalau ada makan dia boleh tahan juga. Paling tidak dia mai waktu makan, bukan waktu kuliah. Jangan marah dengan orang macam tu ramai. Ni masalah kita ni dalam agama ni. Nampak macam faham, tapi tak faham. Ya. Jadi inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Syarat kesempurnaan taubat yang pertama ialah wajib kita, keluarga kita mempelajari ilmu fardu ain, sebab ramai hakikatnya orang Islam menjazmi yang tak lepas lagi ilmu fardu ain. Percaya tak? Percaya. Dahlah tak sekolah agama. Dahlah tak sekolah Arab. Tak duduk dengar pondok. Kalau orang dulu dia pergi menadah kitab kat pondok. Sibuk dengan survival, dengan cari rezeki, dengan apa, dengan anak bini, dengan itu, dengan ini, dengan nak makan-makan jalan-jalan apa semua. Tak ada masalah. Kalau itu pun tak faham, tak ada masa dulu, takkan sekarang ni kita tak boleh bagi masa. Apa kata Nabi sebagai penutup? La yanbaghi, kata Nabi, tidak sayugianya. Apa makna tidak sayugia? Tidak patut. Tak sewajarnya. La yanbaghi lil jahil, bagi orang yang jahil, orang yang tak pandai ni. Kalau bahasa kasarnya bagi orang bodoh. Bodoh apa? Bodoh ilmu agama. Itu kalau cakap bahasa kasar. Ayyaskuta, dia duduk diam. Dia bodoh, dia tak banyak dia tahu. Dia duduk diam, maknanya tak ada usaha. Ala jahlih, di atas kejahilan dia. Dia jahil. Dia tidak ada usaha nak atasi jahil dia dengan datang belajar. Nabi kata tak sewajarnya begitu, wahai umatku. Maknanya apa? Kalau kita tahu kita banyak tak tahu, tolong belajar, makna ambil tahu. Dan Nabi tutup wala lil alim, dan tidak sewajarnya orang yang ada ilmu an yaskuta, dia duduk diam ala ilmih, di atas keilmuan. Dia ada ilmu tapi tak nak kongsi, tak nak ajar pada orang. Dia belajar ilmu agama untuk dapat sijil, untuk dapat kerja, untuk dapat pension, untuk dapat payment. Lepas tu jadi pekerja office hour. Masjid surau, sorry. Ya, Nabi kita tak sepatut orang tak ada ilmu, dia tak boleh duduk diam. Orang ada ilmu pun kena buat kerja. Kena buat kerja. Kalau untuk agama ni tak ada bencin. Untuk pekerjaan kita ada persaraan. Untuk kerja agama ni tak ada persaraan. Akhirnya kita tengok doa untuk dikongsikan malam ni. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, nombor satu, doa ini Nabi baca. Nabi baca. Makna kita ikutlah. Baik, nombor dua, doa ini siapa nak buat reference boleh tengok Sunan At-Tirmizi, ada. Apa makna doa ni? Ya Allah, la tusallit alaina, jangan engkau kuasakan ke atas kami. Apa maknanya? Kuasa ni makna orang yang ada kuasa. Maknanya jangan kau berikan kepada kami orang yang ada power, orang yang ada kuasa ini bizunubina. Ni penting tahu sunnah ni. Disebabkan dosa-dosa kami. Maknanya Nabi nak bagi tahu kita dapat begini berdasarkan apa yang kita buat.
kita dapat balasan tak baik sebab dosa kita juga benda tak baik. Seorang mertua menerima anak dan menantu yang tidak menyantuninya, mertua kena muhasabah diri. Mungkin waktu dia jadi menantu dulu, dia juga tidak menyantuni mertuanya dahulu. Hasil daripada dia tidak menyantuni mertuanya, sekarang dia dapat anak menantu yang tidak menyantuni dia. Itu makna doa ni. Kita dapat balasan, kita dapat bahagian yang begini. Jangan salahkan keadaan itu. Cek diri kita. Kita banyak dosa. Mana dosa kita ni, dia akan memberi kesan kepada apa yang kita dapat. Perolehan kita. Maknanya apa? Jangan mudah kita menyalahkan keadaan. Tapi lihat keadaan kita sebelum ni macam mana. Man la yakhafuka fina. Kita tak hendak seorang ketua. Ketua ni kalau dalam keluarga siapa? Sepul? Ayah, suami lah. Kalau anak kita yang baru menikah, siapa ketua? Suami dia. Namanya menantu kita atau anak lelaki kita. Kalau dalam pekerjaan, siapa ketua kita? Majikan kita. Kalau dalam bola sepak, kapten lah. Dan begitulah dalam kampung, dalam taman, maknanya fungsi dia kekal lah. Contoh, dan naik ke atas siapa-siapa juga. Jadi, kita tak hendak yang jadi ketua ni, kalau anak yang baru nak menikah sedang tunang, mudah-mudahan aku tak hendak, ya Allah, bakal imamku ini, suamiku ini apa dia? Man la yakhafuka fina. Orang yang tidak takut kepada kamu. Maknanya tak ada agama lah. Agama cincai-cincai. Orang yang tak takut kepadamu, ya Allah, dalam menguruskan kami. Dia ikut kuasa veto, dia ikut kepala dia je. Tak mau dengar nasihat bini, tak mau dengar nasihat anak, walaupun anak tu kecil. Kadang-kadang anak kecil tu lebih waras daripada ayah yang sudah berusia. Allah nak bagi ni macam-macam. Wala yarhamuna. Dan ya Allah, aku tak hendak seorang ketua yang tidak belas kasihan, kasih sayang kepada kami. Mana tak menyantuni kami. PR mau baik jadi ketua ni. Hubungan mau baik jadi ketua ni. Jadi inilah doa yang Nabi ajar 1400 tahun dulu. Dan doa ini sesuai dibaca bila-bila juga. InsyaAllah ya. Dan jangan lupa doa yang pernah diajar oleh salah seorang tuan guru di TV1 ketika PKP COVID dulu. Allahumma aminna fi awtadina. Imam-imam siapa juga jangan tinggal doa ni. Ajar saya. Allahumma aminna fi awtadina. Ya Allah, amankanlah, sejahterakanlah fi awtadina, tanah air kami. Dah ada dah penyelesaian tu. Minta doa pada Allah. Sekarang kerja kita usaha, banyak doa pada Allah. Ya Allah, amankanlah negara, tanah air kami, ya Allah. Jangan nak cakap benda-benda tak elok, dia jadi doa nanti tak elok. Ya, inilah benda-benda tuan-tuan. Ajaznakum, saya ijazahkan pada tuan-tuan, maka tuan-tuan perempuan jawab, qabiltu ijazah. Qabiltu ijazah. Maknanya aku terima doa tersebut, ijazah. Sekian, ampun maaf yang baik daripada Allah. Silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا يا كريم. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. والله أعلم. Terima kasih banyak.